Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, sekarang ni kita masih lagi sambung tentang fasal mutaqabilat. Maknanya lafaz-lafaz yang opposite, lafaz az-zahir, lafaz nas, lafaz mufassal, lafaz muhkam, lawan dia zahir, lawan dia khafi, nas lawan dia muskil, muhkam lawan mujmal, kemudian bukan 1 2 3 4 zahir, khafi, nas, muskil, mufassal, mujmal, kemudian muskil, muhkam lawan dia mutasyabah. So sekarang ni kita akan masuk muhkam. Lafaz yang muhkam ni dia hampir dengan mufassal. Okay, wa ammal muhkam. Adapun lafaz yang muhkam, so ahkamah yuhkimu tu ya, teguhlah. Teguh maknanya tidak diragukan lagi. Sesuatu yang muhkam, sesuatu yang teguh, yang tiada keraguannya. Sebab tu bila kita kata tak ada ragu, sebab tu lawan dia mutasyabih, ada keraguan. Mutasyabih. Yang ni tak pasti, yang ni pasti, muhkam. So dari segi level, fahuwa muhkam ni ialah mazdada quwwatan. So lafaz ma tu refer pada lafaz yang lebih kuat alal mufassal jika dibandingkan dengan mufassal. Kan tadi kita tengok kan, sebelum muhkam ialah mufassal. So level-level lafaz ni ada yang jelas. Ini jelas saja. Tapi ada kemungkinan, ada ihtimal. Kemudian ada nas. So nas makna konteks ayat tu untuk tujuan tu aja. So dia lebih kuat daripada zahir. Kalau mufassal pula diterangkan oleh mutakallim kan. Mutakallim terangkan benda tu. Maksud dia diterangkan. So maknanya dia telah ditafsirkan. Satu lagi muhkam. So, muhkam ni maksudnya tak ada ihtimal, tak ada lagi. Yang ni ada ihtimal nasakh. Walaupun mutakallim dah jelaskan, tapi ada kemungkinan nasakh. Kalau muhkam dia tak ada lagi ihtimal nasakh. Dia lebih kuat lagi lah. Bihaisu kuat dia tu sekira-kiranya la yajuzu, tidak boleh. La yajuzu makna la yatruku, maksudnya tak boleh meninggalkan muji bahu, tuntutan dia. Makna la yajuzu khilafu, tidak boleh mencanggahinya. Tidak boleh bercanggah dengan muhkam. So, la yajuzu khilafuhu. Aslan. Dari segi asal lagi. Dari segi asal lagi. Sini ada tulis aslan kan. Ni aslan kan. So aslan nasb ala zarf. Maknanya fi jami'il awqat. Pada setiap masa tak boleh lawan dia. Tak boleh mencanggahi dia. So aslan makna fi jami'i awqat. Misaluhu, contoh muhkam dalam Quran, fi kitabillah, ialah ayat Quran, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bi tentang kulli syai', segala sesuatu. So maknanya sifat alim ni ialah zat, masuk dalam zat Tuhan kan. Dan Allah ni mengetahui segala-gala sesuatu. Jadi tak mungkin tak ada ihtimal nasakh lah. Tak ada ihtimal nasakh. Dan Allah tahu belaka. Kalau dia kata gitu, mana dia yang tahu sebab dia kata macam tu. Kalau dia buat satu hukuman begitu, so maknanya dia dah tahu implikasinya, apa-apanya. Jadi tak ada lagi ihtimal, kemungkinan dia akan membatalkan hukum tadi. So ayat ni adalah ayat yang
menunjukkan muhkam. Sama juga innallaha la yazlimun nasa. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sikit pun syai'an. So sifat tidak zalim Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak zalim kepada manusia ni dalam apa-apa cara sekalipun kan. Apa-apa keadaan sekalipun. So bila Allah kata itu secara absolutely mutlak. So ini muhkam dah. Tiada keraguan lagi dah kalau Allah kata dia tak zalim. So maknanya tak ada lagi kemungkinan ada nasakh di situ kerana dia sifat menjadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu contoh muhkam dalam ayat Al-Quran. Baik, dalam hukum syarak muhkam contoh dia wa fil hukmiyat. Tentang hukum syarak ni. Hukmiyat. Contoh dia ma qulna fil iqrar. Ma suri pada ayat lah. Sesuatu yang kita kata dalam berikrar, pengakuan. Buat statement, mengaku bahawa kita berhutang dengan seseorang. Pengakuan kita tu kita buat satu statement. So statement kita tu ayat. So bila jadi ayat, kita akan pastikan ayat tu jenis apa? Nas ke, mufassar ke, kan, muhkam ke. Okay. Okay. Ayat ni, pengakuan ni sama dengan ayat contoh untuk mufassar gitu. So dia tak ada, sebab dalam hukum syarak mufassar dengan muhkam ni dia sama je. Kan, cuma kalau tak ada lebih muhkam ni kita kata tak ada nasah lah. Tak ada kemungkinan nasah lagi. So dia kata muhkam. So ayat pun sama, ayat ikrar ni pun sama dia buat. Dia kata innahu li fulani. Satu pengakuan bahawa milik si fulan, aku mengaku ni alayya. Aku mengaku si fulan memiliki RM1,000. 1,000. 1,000 tak tahu 1,000 apa ni. RM1,000. Tapi untuk tujuan apa 1,000? Aku berhutang yang alayya. Aku kena bayar 1,000 kepada si fulan. So sini kan kali itu kita dah kata kalau sebut setakat ini aja, mana dia mengaku dia berhutang ni. So banyak kemungkinan kan. Kemungkinan hutang dia pinjam. Kena bayar. So kemungkinan aku rampas harta dia. RM1,000 nilai dia aku kena bayar. So kemungkinan beli barang kan. Beli barang. So kena bayar juga. Barang ambil dah. So duit tak bayar lagi. Okay, so macam-macam lah kemungkinan. So bila dia kata min samani hadzal abdi, so dia telah tafsirkan. Kan? So yang hari itu kita sebut mufassar kan. So dia sama dengan mufassar. Cuma beza dia sikit, kalau kita kata yang ni tak ada ihtimal untuk nasakh lagi, so dia jadi muhkam. So min samani hadzal abdi. So aku berhutang dengan dia beli kerana min samani ni tafsir kepada alf kan. So alf tu ialah kerana bayar saman harga hamba ini. So di ayat ni dah jadi muhkam. Fa inna hadzal lafza, lafaz ni lafaz muhkam. Mana alayya alfun min samani hadzal abd. Sekali dengan min hadzal samani. Ayat ni kan. So ayat ni. Yang ni yang min samani hadzal lafaz ini mufassir, dia mentafsirkan. So yang ni campur dengan ini jadi muhkam lah. So alayya dengan alayya alfun min samani hadzal abd. So jadilah muhkam. Fi luzumihi. Muhkam dari sudut wajibnya dia kena bayar 1,000. Luzum wajib. Luzum kena bayar 1,000. Sebab hukum muhkam ni mana tadi kan kita kata tak boleh lawan dia punya mujib dia tadi. So mujib dia kalau kena bayar tadi 1,000 lah kena bayar.
Badlan. Kerana ganti kepada anhu, hamba tadi. Kan beli hamba kan? So badal lah. Badal maknanya exchange tadi. Exchange. Badlan anhu. Badlun. Replace. Ganti lah. Badlan anhu. So wa'ala hadha, berdasarkan kepada ini, banyak contoh-contoh muhkam yang kata. Nazairu. Maknanya segala hak mufassar tadi boleh kita kata dia muhkam, tapi tambah sikit lagi dengan dia tidak ada ihtimal nasakh. Wa hukmul mufassar. Hukum mufassar wal muhkami hukmul mufassari wal muhkami wajib. Wajib kena amal. Mana kalau ayat tu sabit kita kata ni ayat mufassar dah. So kita wajib kena amal lah. Macam tadi kita kata wajib dah sampai limit muhkam dah. So muhkam kena amal. Amal dengan kedua-duanya la mahalata, tidak dapat tidak. Mana absolutely lah. Mutlak kena amalkan. Bimujibihima, dengan tuntutan keduanya. Tuntutan mufassal dan muhkam. Okay, dah habislah kan kita. Habis tentang lafaz muqabil tadi. Lafaz mutaqabil yang positif. Yang positif tadi al-zahir, nas, zahir, nas, mufassar dan akhir sekali muhkam. Ada 4 kan? So ni kan zahir, nas, mufassar, muhkam. Ini yang positif. Kemudian yang negatifnya, sebab yang ni nampak yang ni jelas-jelas belaka kan. So yang ni yang tak jelas belaka. Tak jelas belaka, ini barulah masuk lawan dia. Opposite dia. Summa, kemudian lihadhil arba'ati, bagi setiap yang 4 ni, mana zahir, nas, mufassar dan muhkam, ada arba'atun ukhra. Ada 4 yang lain yang bertentangan dengannya. Tuqabiluha, yang bertentangan dengannya. Yang fadiddu zahir. Maka yang bertentangan dengan zahir ialah lafaz khafi. Opposite to zahir ialah khafi. So lafaz khafi, kalau kita jumpa dalam istilah syarak, kalau dia kata khafi, artinya lafaz tu lawan dia zahir lah. Kemudian yang bertentangan dengan nas. So nas ni mana konteks ayat yang asal, lawan dia muskil. Muskilu. Waziddul mufassar, lawan mufassar. Sebab mufassar ni kan mutakallim yang jelaskan kan. So mesti yang tak dijelaskan tu ialah mujmal. Lafaz yang mujmal, yang ringkas. Tak ada keterangan. Macam ayat Al-Quran tu. Kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum kan. Tu dia mujmal dari segi bilangan dia. Bilangan berapa? Sebab Nabi pun beritahu 1, 2, 2, 3, 3 kan. Ambil wuduk tu. Itu dah ditafsirkan. Wa dhiddu al-muhkam, lawan muhkam ialah mutasyabih, yang tak jelas dia punya makna. Contohnya ayat-ayat muqatta'at kan. Huruf-huruf muqatta'at tak jelas maknanya. Okay, sekarang ni dia akan jelaskan satu persatu. Fal khafiyyu. Khafi ialah ma khafiya al-muradu bihi. Ialah sesuatu ni lafaz lah. Lafaz, bukan sini. Sesuatu ni ma khafiya al-muradu bihi. Sesuatu yang, pada lafaz yang maksud dia tersembunyi. Lafaz yang maksud dia tersembunyi. Murad mana maksud dia? Maksud dia tersembunyi. So bihi itu refer kepada mak tadi lah.
So dia khafi tu kan ada faktor luaran, bi'aridin. Faktor khariji, faktor luaran. Bukannya lafaz tu yang kita faham dah, tapi faktor luaran. La min haisu, bukan dari sudut as-sighati. Bukan dari sudut sirah. Mana sirah, bahasa tu memang kita faham dah. Kan? Tapi kalau kita fikir lagi masalah, kalau orang tanya lagi, kalau gini macam mana pula? Jadi problem pula dah. Jadi tak boleh nak jawab pula. Kan? So itu dipanggil. Macam satu lafaz tu ada dua makna, Ustaz. Ha? Macam satu lafaz ada dua makna ke macam tu? Bukan, lafaz tu tak semestinya ada dua makna. Contoh, nanti akan bagi contoh dia. Contoh kan. Ni misal dulu. Misal kopi kan. Okey. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka hukum dia potonglah tangan mereka. Aydiyahuma. Ni hukum had kan? Hukum hudud lah. Okey, yang lafaz ni zahir lah sebab sarik semua orang tahu sarik. Laki perempuan pun orang tahu. Lafaz zahir. Sebab tu dia kata fa innahu zahirun fi haqqis sarik. Zahir. Tapi ada lagi perkataan-perkataan yang makna dia curi. Macam kita guna perampok lah, pencopet lah, kita kata kan. Adakah pencopet tu masuk dalam sarik? Sebab ikut syarak, sarik ini mesti ada kategori yang boleh dikatakan sarik kan. Bila dikatakan sarik, takkan semua barang kita curi tu kira kena potong tangan. Kan? So bila kita semua nas-nas, jadi kita dapati bahawa mencuri ni daripada sarakah kan. Bila dikatakan mencuri. So bila kita curi dalam keadaan tersembunyi, khafi. Mana kalau barang tu ada depan kita, orang pergi ambil, itu tak panggil curi. Tersembunyi. Yang kedua, harta yang dia curi tu, kita panggil mal kan? Mal tu mestilah mal yang muhtaram. Al-muhtaram. Mana mal yang ada nilai lah, yang dihormati, yang ada bukannya anjing, babi ke apa ke, yang muhtaram. Dan dia mesti mal yang suci murni lah, mulia lah. Dan mal tu pula mesti mal yang ada harga, itu panggil mutakawim. Mal mutakawim. Macam dalam jual beli kita kan. So nak beri mabik tu, barang tu mesti barang yang mutakawim, yang ada nilai dia. Bukan barang yang tak ada nilai di segi syarak macam arak. Arak tak ada nilai di sisi syarak. Di sisi orang yang bukan syarak tu adalah nilai dia. Dan mal tu mesti mal yang boleh ada intifak, boleh digunakan. Intifak. Mabik tu kan, barang tu mesti barang yang intifak. Macam arak kan, so arak bukan barang yang boleh diintifak. Ikut syarak lah, walaupun boleh digunakan untuk jual beli, boleh untuk perubatan dan sebagainya kan. Itu luaran. Yang asal dia syarak kata ia ni tak ada nilai. Bila tak ada nilai dia tidak boleh diintifakkan, tak boleh ambil manfaat. Yang seterusnya mal tu mestilah mal yang mahfuz. Mahfuz. Mal tu mesti yang dipelihara, dijaga oleh tuan dia. Kalau tuan dia tu letak barang tu terbuka aja, itu tak dipanggil sarakah kalau orang ambil barang tu. Curi di depan dia. Ataupun dia tak jaga barang tu. Jadi maknanya kalau ada ciri-ciri ni barulah kita panggil orang itu sarik. Ataupun perbuatan dia tu perbuatan mencuri, sarakah. Okay, jadi kalau perkataan yang sarik ni termasuk sarik kita kata pencuri ialah pencopet kan, mencuri. Tapi adakah
kita boleh masukkan dia dalam sari. Pencopek. Itu kita panggil taras. Taras. So dia akan jadi khafi. So untuk kalimah yang lain, maknanya yang sari ni memang kalau sebut sari, dia akan automatik jadi macam ni. Semua ciri-ciri ni akan masuk. So untuk kalimah yang lain macam taras, curi juga. Pencopek kan? Taras, tarar. So dia akan jadi khafi. Tak jelas. Fi haqi regarding tu tarar. Dan juga untuk orang yang mencuri kain kafan, kita panggil nabash. Okay, cuba tengok bawah tarar tu. Mana dia khafi? Okey, sekarang ni cuba kita tengok yang tarar ni kan. Pencopek ni. Tarar. So boleh tak kita masuk tarar ni dalam as-sari? Cuba kita tengok. So pencopek dia kata wazalika li ziyati apa ni? Dia kan sarakah ialah mengambil harta yang muhtaram kemudian dijaga. Kan? Kemudian secara sembunyi. Wazalika li ziyadati makna sarakah fi tarar alladhi ya'khuzu mimman huwa yaqazan. Okey. So tak masuk dalam ni sebab masa mencuri tu, masa seluk poket tu, dua-dua ada kan? Maknanya tuan yang ada duit tu pun ada situ. Kan cuma dia ghaflah saja. Cuma dia ghaflah saja. Maknanya dia lalai saja maka dia dicuri. Tapi dia yaqazah. Maknanya dia sedar. Kedua-duanya sedar situ. Yaqazah. So dia pun memang niat untuk menjaga harta tersebut. Kan? Cuma ada sedikit kelalaian dia di situ. Yang menyebabkan dicuri. So kalau kita nak kata macam mana? Nak masuk ke sini ke? Nak masuk ke tak nak masuk? Sebab di sini ada unsur ziyadah daripada ciri-ciri sarakah. Sebab sarakah tadi tersembunyi. Curi dalam keadaan tersembunyi maknanya pemilik dia tak sedar. Tak sedar maknanya pemilik dia tak ada di situ. Yang sini pemilik tu ada situ. So kalau ikut kaedah syarak, kaedah kita panggil, yang ni dia lebih adna. Berbanding dengan yang ini a'la, tinggi sikit. Kan? Maknanya kalau curi dalam keadaan tersembunyi pun kita masuk dalam sarakah, apatah lagi kalau curi secara terang-terangan di depan orang yang ada barang tu. So lebihlah masuk dalam sarakah. Jadi oleh kerana tarar ni dia lebih lagi makna dia daripada sarakah ni. Maka dengan sebab itu tarar dimasukkan dalam as-sari. Sebab melalui dalalatun nas. Petunjuk nas. So nas ini menunjukkan tersembunyi kan. So nas di sini terang-terangan. So kalau sembunyi pun kena, maka yang terang-terangan lagilah kena, lagilah boleh. So tarar khafi tadi, setelah kita fikir-fikir tadi, sekarang ini dia dah boleh masuk dalam bab inilah, dalam bab zahir. Yang zahir tadi asalnya zahir, so dia tidak lagi jadi asalnya khafi, dia sekarang ini tidak lagi jadi khafi. Asalnya khafi lah kan. So nabash, curi kain kapan. Dulu pun tak ada baju ke apa kan. So dia pergi curi kain kapan tu untuk buat pakaian mereka.
So kain kafan tu dia tidak dijaga. Mayat pun tak nak. So dia tak ada mahfuz itu. So bila tak ada mahfuz dia kurang. Maknanya makna sarakah tu nakis. So bila dia nakis dia tak masuklah dalam sarakah. Yang ni ziyadah melebihi daripada makna sarakah, maka dia masuk dalam sarakah. So nabash dia tak masuk, dia nakis. Sebab dia tak dijaga situ. Bukan tuan dia tak jaga pun. Tuan dia mati. Kan? Tak perlu. So bahagian tu pun bukan. Jadi so, nabash memang makna dia curi juga. Taras makna dia curi juga. Cuma kita kena detailkan lagi sama ada dia ni masuk dalam melebihi sarik ke ataupun kurang. Kalau kurang memang kita tak masukkan dalam sarik. Itu contoh bagi as-sarik wa sarikatu. Contoh khafi lagi ialah wa kadzalika, demikian juga firman Allah Taala az-zaniyatu waz-zani. Perkataan zina ni kan, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina kan, kalau mereka itu muhsin, so kita kena boleh direjam kan. So zahirlah. Zahir. Kalau bukan muhsin, so kena 100 kali sebat. So zahir fi haqqi zani. So zahir, lafaz ni zahir. Ini zahir ni kita panggil lafaznya zahir. Lawan dia khafi. Sekarang ni lafaz ni zahir, fi haqqi mana regarding tu perkataan azani semua orang tahu. Tapi untuk khafi, sebab zani ni maknanya hubungan kelamin kan. So hubungan kelamin yang tidak halal lah. So bagaimana pula dengan liwat? So liwat pun hubungan kelamin juga. Kan? Adakah boleh kita masuk dalam bab az-zani dengan zaniyah? So oleh kerana tak apa jelas, so kita panggil dia khafi. So lafaz ni khafi, lafaz zani ni khafi untuk bagi pihak orang yang berliwat. Apa tu? Apa spelling macam ni? Liwati. Bagi liwat. Liwati. Liwati kan luti. Baca. Sebab ambil daripada lut. Luti lah, bukan liwati. Liwat tu bahasa Melayu. So dia ambil daripada lut. So lut. So sini spelling dia luti. Meliwat. Sebab apa? Liwat khafi kan? Sebab liwat main punggung. Sedangkan zina ni kena dua-dua syahwat. Syahwat mesti ada dua pihak lah kan? Pihak lelaki, pihak perempuan. Tapi liwat tak. Dia satu pihak aja. So satu pihak lagi pertahanan. So dia tak tahu dia dapat kelazatan ataupun tidak. Tapi untuk zani, dua-dua ada lazah kan? Pihak fa'il dengan maf'ul, dua-dua lazat. So dua-dua dapat syahwat. Tapi yang liwat ni, luti ni, liwat ni, satu je dapat syahwat yang nyatanya, iaitu yang fa'il. Pelaku. Yang maf'ul yang kena laku tu, so tak tahulah dia dapat kan? Sebab itu bukan alat syahwat, punggung tu kan? Jadi dia sudah tentulah nakis banding dengan yang zani. Jadi ikut Imam Abu Hanifah, so liwat tidak termasuk kalau mereka melakukan persetubuhan gitu, cara mereka tu, so mereka tidak dikenakan had lah. Tapi itu Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad kata wajib kena had juga. Sebab bagi mereka ini lebih. Abu Hanifah tengok dari kurang. Kurang dari segi syahwat lah. Macam kita tadi kan, maknanya tarar dengan nabah tadi kan. Yang ni lebih, yang ni kurang. So, kurang tak masuk. Sebab Abu Hanifah kata yang ni kurang. Luti ni, liwat ni,
dia kurang. So dia tak masuk dalam bab zina. Tapi tengok consideration lah. So kalau Abu Yusuf dengan Muhammad, dia kata ni dia lebih. Sebab dia kira mana alat yang digunakan. So alat yang digunakan maknanya yang tempat halal pun diharamkan. So apatah lagi tempat yang najasah kan, punggung. Lagilah tak boleh lah. Sebab itulah dia kira yang meliwati ni, orang yang buat liwat termasuk dalam az-zani waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Okay, satu lagi contoh. Ini contoh yang hukmiyat. Walau halafa, kalau seseorang itu bersumpah, la ya'kulu fakihatan. So dia kata dia tidak akan memakan fakihah. Fakihah ni buah lah kan. Jadi buah tu kan banyak jenis. Zabib pun buah, tamar buah, tembikar pun buah. Dia apa yang dimaksud dengan buah itu? Jadi kana zahiran fima yutafaqahu bihi khafiyan. So berdasar kepada lafaz fakihah ni dari segi luar, maknanya dia yang bersenang-senang atau berlazat-lazat. Sebab tu dia kata zahir dia tak akan makan benda yang yutafaqahu bihi, yang mendapat kelazatan daripadanya. So maknanya ada dua lah. Satu benda yang lazat, satu benda yang rizak. So rizak ke dia panggil? Dia panggil ghazwun, rizaun. Kan? Yang makanan yang untuk dapat tumbesaran kita lah. Kesihatan lah. Kita panggil rizaun. So satu lagi untuk lazah, kelazatan. Satu lagi untuk rizaun. So untuk kalau sebut fakihah ni, so dia lebih kepada kelazatan. Walaupun dari segi sains tu memang kita kaji-kaji, memang semua tu akan ada saham dia dalam kesihatan kita. Tapi zahir orang dulu ataupun dari kita sendiri, kalau kita makan tembikar sebenarnya, so kita rasa nak seronok aja. Tapi kalau kita makan, mana orang Arab ni kalau dia makan rummal, makan inam ke, anggur, itu makanan untuk tumbusan, kesihatan dia. Untuk tumbusaran dia. Berbanding dengan tembikai, buah tembikar, kemudian buah-buah macam itulah, buah-buah yang makan dia just untuk lazat-lazat gitu aja. Kan? So dia kata yang ni jelas. Tapi khafi untuk fi haqi dari sudut bagi pihak buah inab, buah anggur dan buah rumman. Sebab buah anggur, buah rumman kan untuk rizak, untuk orang Arab lah. Bagi kita ni sebab kita bukan biasa sangat benda tu. Bagi kita sama aja kalau selain daripada macam kita kan rambutan ke apa, tembikan je tu untuk enak-enak gitu aja. Ada jenis yang buah-buahan yang memang kita makan macam ubi kentang apa semua tu kan orang makan untuk kesihatan. So sini khilaf lah di kalangan lazah ataupun kita panggil tana'um sini ya. Tana'um, nak berseronok-seronok aja. So lafaz ni kopi dah kan? Yang ni kopi, inap ataupun rumah. Bawah ada sekedar. Satu lagi hukum hukum kopi. Kalau lafaz tu kopi, misalnya contoh lafaz tadi kita kata lafaz lub tadi kan, liwat, dia kopi. Dia pun jenis berkelamin juga yang tidak halal.
So yang pertama dia kata wajib kita kena cari. Wujubul talab. Wujud talab. Wujud talab hatta yazula anhu al-khafa. Sehingga talab mana cari? Cari makna dia tu secara detail. Liwat tu apa makna dia? Ada unsur zaid ke, lebih ke, atau ada unsur kurang? Nak carilah makna dia tu. Sehinggalah hilang hatta yazula anhu al-khafa. Hilang keraguan tadi, barulah kita nak masukkan dia ataupun tidak masukkan dalam tu. Dia di bawah. Talab sini talabul ma'ani. Cari makna dia. Makna lafaz tu. Yang ada kemungkinan lah. Muhtamalat lagi. Supaya liyu'lama anna ikhtifa'ahu fi ba'dil afra'. Supaya kita mengetahui bahawa yang tersembunyi itu hanya sebahagian elemen dia saja. Tadi kan anda kata sama ada makna dia tu makna ziyadah ataupun makna yang kurang, nuksan. So kalau lebih, maknanya kalau lebih yang pertama tadi ziyadah, maka kita masukkan dia dalam bab hukum. Kalau kurang, duna sani. Tak dimasukkan. Wa amma, sampai mana kita ni? Nak habis ke? Oh, panjang lagi. Sampai pukul 7 ya. Ini 6.50. Wa ammal muskil. Okey, lafaz yang selepas khafi selepas khafi muskil lah. So muskil lawan dia nas. So nas ni konteks ayat. Wa amal muskil, adapun muskil fahuwa mazdada khafa'an. Dari segi istilah, dia ialah sesuatu yang lebih dari segi tersembunyinya berbanding dengan ala al-khafi. So kalau kita tengok sini, zahir kurang zahir. Nas lebih banyak lagi zahir. Mufassal lagi banyak zahir dia. Muhkam lagi banyak zahir dia. Yang ni pula lebih khafa lah, lebih tersembunyi. Khafi tersembunyi. Al-mushkil lebih tersembunyi lagi. Mujmal lebih tersembunyi lagi. Al-mutasyabih lagi tersembunyi. Okey. Ka'annahu, so daripada perkataan ashkala lah. Kalau kita tengok, kalau kita ngaji af'ala yufi'lu kan. So af'ala yufi'lu, ashkala yushkilu, maksud dia adkhala, masuk. Dakhala. Ashkala ni syaklun. Syaklu maknanya bentuk yang sama. So bila ashkala masuk dalam bentuk yang sama. So bila semua orang masuk dalam bentuk yang sama, jadi payahlah nak cam yang mana satu. Jadi muskil lah, payah. Ataupun ashkala ni daripada makna payah. So ashkala jadi payah. Jadi payah kepada orang yang mendengar. Lafaz tu orang dengar tak berapa faham. Muskil bagi dia. Jadi payah, sukar. Itu asal makna muskil dari segi bahasa. So dari segi istilah, apa yang lebih tersembunyi daripada lafaz khafi. So ka'annahu ba'dama khafiya, selepas khafi dah tadi, selepas tersembunyi, tak faham kepada orang yang mendengar tentang hakikat dia, ma khafiya ala sami' hakikatuhu. Kan? Dakhala fi ashkalihi. So bila payah, so dia pun masuk dalam bentuk yang sama. Ashkali. Wa amsalihi. Misal yang sama. Ashkala tadilah. Ashkala syakal mana? Form yang sama. Jadi susahlah. Susah nak faham. Ini nak jelaskan kenapa sebut muskil tadi. So bila terlalu khafi dah, so jadi
Kopi hakikat dia lah kan. Apa benda dia benda tu pada orang yang mendengar. Jadi dia akan masuk dalam bentuk yang sama. Ashkalihi wa amsalihi. Sehingga orang tak faham, sehingga tidak dapat difahami dia, la yunalu hatta la yunala al-murad. Tidak dapat dicapai maksud dia, melainkan kena cari bitalab. Okey, yang tadi kalau khafi kita cari tanya, talak saja. Yang ni tak. Selepas talak kena tambah satu lagi. Summa bi ta'ammuli. Kena ta'ammul, kena fikir, kena ijtihad. So bila fikir-fikir sehinggalah dapat dibezakan hatta yatamayyaza. Maknanya perkataan tadi boleh dibezakan yatamayyaza daripada kelompok-kelompoknya yang serupa tadi. Amsalihi. Makna maksud-maksud dia yang sama tadi. Okay, contoh dia. Wa naziruhu. Contoh muskil ialah dalam bab hukum hakam fil ahkam, halafa seseorang tu dia bersumpah, dia kata aku tak akan makan la ya'tadimu. So aku tidak akan makan makanan yang idam. Idam ni makanan sampingan lah. Kalau orang Arab kan roti tu dia main kan, main makanan. Kalau kita nasi tu main. Jadi kuah ke apa ke semua tu, ikan ke apa semua kita panggil idam je. Idam. So dia kata aku tak akan makan idam. Fa innahu zahirun. So perkataan idam ni zahirlah untuk al-khal, cuka. Ni cuka-cuka hak orang makan lah. Macam kita, macam yang orang Arab kan. So cuka macam jeruk lah kan. Jeruk yang dia orang makan dengan roti tu. Kan? Panggil khal. Dan juga dengan adibs. Ini pun perahan rutab. So dia makan dengan roti pula. Okay, yang muskilnya, yang ni jelas untuk orang Arab kan. Roti dia makan dengan khal dengan adibs. Muskil untuk lafaz lahm. Daging ni. Sebab orang Arab dulu dia makan daging, makan saja-saja dia je. Roti tu bukan dia pergi cicah daging tu, tak. Al-bait pun sama juga. Telur tu. Ini daging mana? Daging rebus lah. Daging yang dimasak. Dan telur ni telur yang dimasak. Dan juga jubun, keju apa semua tu kan. Dan hatta. Jadi muskil. Adakah ini kita masuk dalam makanan idam? Yang ni. Muskil. Hatta. So oleh kerana muskil, sehinggalah kena carilah. Hatta yutlaba. Ataupun orang tu kena cari. Hatta yatluba. Hatta yutlaba mana dicari. Cari makna dia. Sebab dia guna perkataan la apa tadi? La ya'tadimu kan. So perkataan ya'tadimu dari segi bahasa tu kena korek carilah. Korek cari makna dia, asalnya makna dia i'tidam lah masdar dia kan. So makna i'tidam. Sebab makna i'tidam, kemudian fikir pula. Summa yata'ammalu. Anna dhalikal makna i'dam ni, atau makna idam ni, hal yujad fil lahm. Adakah terdapat ataupun masuk dalam daging rebus tadi ataupun telur rebus tadi. Orang Arab dia rebus je gitu kan. Zaman-zaman dululah. Dan jubun tadi. Keju tadi kan. Ataupun tak masuk. Kalau masuk tadi, masuklah dalam sumpah dia tadi. Sini. Kalau tak masuklah dalam sumpah dia. Jadi ulama-ulama berbeza-bezalah dalam fahaman dia sebab perkataan adama ya'dimu tadilah. So kalau Abu Hanifah daging tak masuklah. Ni semua ni tak masuk. Ni Abu Hanifah. So Abu Hanifah kata tak masuk. Sebab bagi dia tadi benda yang biasa dimakan oleh orang Arab ialah yang tu aja. Maknanya cuka. Kalau kita panggil apa? Jeruk lah kalau kita pergi tempat dia kan. Tempat kedai dia tu tengok jeruk-jeruk yang dia orang makan dengan roti.
Tapi Imam Muhammad kata masuk. Imam Muhammad, mana anak murid Imam Abu Hanifah kata masuk dalam idamah. Sebab dia kata perkataan idamah ni daripada perkataan ada daripada perkataan muadamah. Wadama yuadimu kan. Semua adamah. Semua adamah makna muwafaqah. Muwafaqah. So, kemungkinan juga dia kata perkataan idam ni mari daripada perkataan muadamah. Semua mana dia muwafaqah. Mana-mana yang boleh lah kata. Muwafaqah ni yang agree lah, yang boleh. Yang boleh makan dengan roti. Kan? Makanan dia orang tu panggil roti kan. Mari kita nasi. Makan boleh makan roti, tu termasuklah daging boleh makan roti, baik boleh makan roti, jum boleh makan roti. So masuk dalam tu. Dan dalil Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dia kata ada hadis Nabi Sayyidul Idam di dalam syurga, Sayyidul Idami Ahli Jannah ialah Allahmu. Idam yang utama, ketua idam makanan kan, yang jenis idam di syurga untuk ahli syurga ni ialah daging. So jelas Ustaz, idam. Itu jelas idam ada kat dalam. So bukan jelas maksud idam ada tulis dalam situ. Dalam laham masuk dalam idam. Hadis. So sini ada muskil kan? Ada problem, masuk ke tak masuk. Sekarang ni Abu Hanifah kata tak masuk, laham. Okey, yang Imam Muhammad kata masuk. Dalil dia satu dari segi lughah, satu lagi dari segi hadis. Ini Imam Muhammad punya dalil. Kemudian Abu Hanifah terpaksa jawab lah ni. Yang mu kata ni masalah hari akhirat. Kita bercakap ni masalah dunia. So dalil kamu ni tak boleh dipakai untuk yang dunia punya, yang ini untuk hari akhirat punya. Okey, itu nombor 7 habis. Okey, habislah. So to be continue. Wallahu a'lam bis-shawab.